أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خيركم أتوا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فهو عليه شاق له أجران صدق الله وصدق نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipertemukan lagi di dalam halaqah yang berikutnya dan ini boleh dikatakan halaqah yang terakhir lah bagi syarahan Nurul Jamal, syarah kepada matan Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Iaitu kita bermula daripada muka surat 97. Bermula daripada muka surat 97 ini, dia lebih kepada kita kesimpulan saja. Lebih kepada ulang kaji kembali bab mat keseluruhannya daripada awal bab mat, daripada anwa'ul mat dengan ahkamul mat. Ini hukum mat far'i. Okey, baik, kita tengok di sini hukum mat far'i. Sebelum ni kita dah berkenalan dah dengan hukum ahkamul mat, hukum mat far'i. Ada 3, wajib, lazim, jaiz. Mat yang dihukumkan wajib ialah mat muttasil. Mat muttasil. Kalau dalam istilah kita Arab dia tak sebut mat wajib. Kitab kita selalu sebut mat wajib. Istilah kita Arab dia sebut mat muttasil. Hukumnya wajib. Yang lazim kita sedia maklum, ada lazim kalimi mukhaffaf, kalimi musaqqal, harfi mustaqaffaf dan harfi musaqqal. Nanti pada muka surat seterusnya kita akan tunjuk sedikit sebanyak contoh dekat sini. Dan mat yang dihukumkan jaiz 3 berdasarkan matan tu sajalah. Kita berdasarkan matan dia hanya sebut 3 saja. Mat munfasil, mat arid lis sukun dan mat badal. Kita tak sebut mat jaiz, kita sebut mat munfasil. Bukan kita lah, maknanya ada kita Arab. Cuma kita orang biasa ni, kebiasaannya orang biasa mengaji tajwid dia akan sebut mat jaiz kan. Sebenarnya mat jaiz tu, mat arid lis sukun pun mat jaiz, mat badal pun kira mat jaiz juga. Yang lebih tepat ialah kita mengkhususkan mengatakan mat munfasil. Pasal yang dihukumkan jaiz ada 3 jenis mat. Yang berikutnya, kita tengok dia punya perincian mat jaiz. Mat yang dihukumkan jaiz tu lah. Mat yang dihukumkan jaiz. Pertamanya mat munfasil. Bima unzila qu anfusakum. Dan yang di bawahnya mulhaq. Ada mulhaq, mat silah tawilah. Mulhaq ni maknanya hukum dia sama, bentuk dia berlainan sikit. Ingat lagi. Saja bagi ingat balik. Mat arid lis sukun. Yang dihukumkan jaiz. Al-alamin ketika waqaf, yunfiqun ketika waqaf. Mulhaqnya lin arid lis sukun. Lin arid lis sukun. Kerana apa? Huruf dia bukan huruf mat, huruf dia huruf lin. Contohnya ainain ni nampak. Mat badal. Yang mana asalnya 2 hamzah kemudian diganti hamzah yang kedua yang mati itu menjadi huruf mat. A'dam jadi adam. U tu jadi u tu. Tetapi ada yang mulhaqnya iaitu syibih badal. Memang asal dia begitu. Dia bukan asal daripada 2 hamzah. Jadi hukumnya sama saja walaupun bentuknya berbeza. Dibaca dengan kadar 4-5 harakat bagi mat munfasil, 2-4-6 bagi mat arid disukun dan mulhaqnya lin arid disukun, dan 2 harakat bagi mat badal dan juga syibih badal. Okey, baik. Lazim kita baru belajar pada pertemuan yang terdekat ni kan. Kalimi mukhaffaf musaqqal. Kita tengok contoh. Kalimi mukhaffaf satu contoh saja dalam Quran, al-ana pada surah Yunus ada dua kali ulang. Tapi tak ada contoh lain. Jadi tak ada contoh yang kedua. Kalau musaqqal banyak dalam Al-Quran. Dalam mushaf Al-Quran banyak
Contohnya atuhajuni. Nampak ni pun ada dua dah. Kalau mak lazim musaqal ni. Yuhajjuni. Apa yang perlu diingatkan bahawa syaddah pada selepas daripada mat lazim harfi musaqal tu perlu ditekankan. Haj. Ditekan tu. Waladdallin. Tu. Tu kita kena peringat kepada inilah, kepada pelajar-pelajar ilmu tajwid bahawa syaddah mudhar walaupun ketika waqaf, syaddah, apa orang kata, tekanan syaddah itu jangan diabaikan. Kalimi harfi mukhaffaf. Harfi mukhaffaf itu kita dah belajar huruf dia kam asal naqas kan. Dihukumkan sebagai lazim harfi kam asal naqas. Ada 8 huruf ni. Kaf, ya, ain, sad. Ini semua adalah harfi mukhaffaf kerana tidak berlaku idgham pada dia. Ain dengan sad ni pun, ain dengan sad ni berlaku apa ni? Ain dengan sad berlaku ikhfa, okey, idgham, jadi dia mukhaffaf. Yang musaqal berlaku idgham. Contohnya lam bertemu dengan mim, berlaku idgham antara lam dengan mim lah. Kena tengok balik lah, kita tak nak urai panjang. Lam ni musaqal, ta sin mim, sin ni musaqal. Dengan kata lain, yang Allahumma salli ala Muhammad, huruf yang boleh jadi musaqal ni dua lah, sal, sin dengan lam, yang boleh jadi harfi musaqal. Daripada kam asal naqas 8 huruf. 8 huruf ni lazim harfi lazim harfi 8 huruf lah. Yang lain-lain hayun tuhur dia jadi mat asli harfi. Kalau alif dia bukan mat. Kam asal naqas hanya 2 saja yang layak untuk menjadi musaqal atau dipanggil sebagai mat harfi musaqal. Mat lazim harfi musaqal. Sin dengan lam. Yang lain-lain tu tak ada dalam Quran, mana ada. Takat tu 30 juzuk Quran. Jadi kita cek tengok, caji, hanya sin dengan lam yang boleh jadi musaqal. Boleh jadi musaqal tu maknanya dia belum tentu musaqal. Kalau alif lam ra, lam bertemu dengan ra, lam di situ mukhaffaf, tak jadi musaqal. Alif lam mim baru jadi musaqal, lam tu. Lam akan jadi musaqal apabila selepas daripada lam tu mim. Alif lam mim dengan alif lam mim ra. Baru jadi. Kalau alif lam ra, lam tu jadi mukhaffaf, tak jadi musaqal. Ta sin mim. Sin. Ta sin mim. Sin bertemu dengan mim tu, baru jadi sin tu musaqal. Kalau sin dekat ni, ain sin qaf, sin bertemu dengan qaf, tak jadi musaqal, mukhaffaf. Sin di sini mukhaffaf. Begitu juga ta sin saja. Mukhaffaf juga kalau ta sin saja. Kan? Dalam surah An-Naml. Okey, baik. Jadi bukan semua sin dengan lam itu mukhaffaf. Bukan semua sin dan lam itu musaqal. Tetapi selain daripada sin dan lam itu mukhaffaf. Selain daripada sin dan lam mesti mukhaffafnya. Kaf, di mana saja kita jumpa kaf, mesti dia akan jadi mat lazim harfi mukhaffaf. Mim pun akan jadi mat lazim harfi mukhaffaf. Ain pun mat lazim harfi mukhaffaf. Tak usah duk tengok lah, tak usah duk cari. Kalau orang kata ni petua lah kan. Kita beritahu sin dengan lam yang boleh jadi musaqal, boleh jadi mukhaffaf. Manakala yang lain pada tu semua akan jadi mukhaffaf sahaja. Senang kita nak tahu, petua dah bagi dah. Kalau orang tanya, kaf ni mat lazim ni musaqal ke mukhaffaf ni? Kaf mukhaffaf, tahulah kata yang pasal yang boleh jadi musaqal hanya sin dengan lam. Walaupun ada perbezaan dari segi mukhaffaf dan musaqal, tetapi pembacaan kadar harakat sama saja. Semua baca 6. Tak ada siapa baca kurang ke. Cuma di situ dari segi penamaan dia. Nama musaqal tu apabila berlaku. Kata musaqalun in udrima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Yang nama mukhaffaf tak ada idgham belakang selepas daripada dia. Musaqal apabila ada idgham. Okey, baik. Berikutnya ni ulang kaji. Jadi kita tak urai panjang. Nama pun ulang kaji. Kesimpulan bab mat jika dilihat daripada sudut lain. Kita tengok tadi kita buat pecahan mat. Ada mat far'i, ada hukum 3. Wajib, harus dan juga lazim. Ini mat pula. Kita tengok daripada sudut lain, mat ni ada yang mat tanpa sebab dan mat dengan sebab. Mat tanpa sebab ialah mat asli. Mat tanpa sebab maknanya tidak bertemu dengan sebab. Ingat lagi sebab tu apa? Sebab tu ialah tidak bertemu hamzah, tak bertemu sukun dan tak bertemu dengan syaddah. Bila tak bertemu salah satu daripada 3, maka dia dianggap sebagai mat asli. Mat asli ada 2, mat asli harfi dan mat asli kalimi. Mat asli harfi hayun tahur. Huruf dia 5 kan? Hayun tahur. Ha mim ha tu mat asli harfi.
Ya, sin, ya tu mat asli harfi. Kalimi, semua yang kita nampak lah, alif, waw, ya, yang tak ada tanda panjang dan dia tidak bertemu dengan mana-mana sabab yang tiga tu. Jika bertemu dengan sabab, boleh jadi sabab itu sukun atau sabab itu hamzah. Kalau sabab itu sukun, dia akan jadi sukun. Kalau sabab itu sukun, sukun aridi, dan juga sukun ni, sukun asli. Kalau sukun asli jadi mat lazim. Kalau sukun aridi akan jadi mat arid li sukun. Nah, dan sukun ni umum lah kan, kita sedia maklum. Sebelum ni pun kita dah beritahu sukun ada sukun berat, syaddah, dan sukun ringan, sukun biasa. Hamzah pula, jika huruf mat bertemu dengan hamzah akan jadi 3 mat. Sama ada mat muttasil jika dalam satu kalimah, mat munfasil jika dalam 2 kalimah, mat badal hamzah duduk depan. Hamzah duduk depan. Okay, baik, habis selesai. Tu di segi ni. Khatimah, berkata Nazim rahimahullah ta'ala, wa tamma dhan nazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi abiyatuhu naddun badali dhinnuha tarikhuha bushra liman yudkhinuha. Dan telah sempurna ini nazam dengan pujian bagi Allah SWT atas sempurnanya tanpa berakhir. Habis dah. Dah beritahu habis. Habis dah, selesai dah. Abiyatuhu naddun bada, dan bilangan bait syair ialah naddun bada. Tu dia. Apa pula tu? Dia macam ada kod rahsia dekat situ. Dia bagi tahu naddun bada. Dia kata bilangan syair tu naddun bada. Dia tak bagi tahu apa habis, apa benda kan. Tak apa, nanti kita tengok huraian. Tarikhuha bushra liman yutqinuha. Dan tarikh selesainya bait syair ini, matan Tuhfatul Atfal ni, bushra liman yutqinuha. Apa benda ni? Syair apa ni? Dia ada bagi satu kod tu. Kita akan tengok kod tu. Macam mana nak tahu nadun bada tu benda apa? Bushra liman yutqinuha tu benda apa? Adalah makna kan. Nadun bada tu angin sepui-sepui bahasa atau apa dah. Kena tengok ni kata bushra liman yutqinuha, berita gembira bagi siapa yang itqan, yang mahir. Tapi bukanlah maksudnya daripada makna tu. Maksudnya daripada apa yang terdapat dalam kod itu. Okay, baik, kita tengok yang berikut dalam syarahan dia kata apa? Telah sempurna segala yang hendak dikhabarkan mengenai ilmu tajwid dalam bab secara ringkas, mudah, sesuai bagi orang yang baru melangkah ke dalam lautan seni ilmu tajwid. Jadi dah habis lah. Cerita tentang ilmu tajwid yang asas-asas ni, orang yang baru nak langkah, baru nak kenal ilmu tajwid ni, sebelum ni pun dah beritahu makna Tuhfatul Atfal tu ialah hadiah bagi kanak-kanak. Maksud kanak-kanak tu ialah orang yang baru, yang tak matang lagi, baru nak matang dalam pengajian ilmu tajwid ni. Dan dia tala yang tak matang tu, dia tala kepada diri sendiri. Syekh Sulaiman lah, dia tala kepada diri dia sendiri, dengan mengharapkan pertolongan dan taufik daripada yang mempunyai segala kepujian yang kekal tanpa berakhir dalam menyelesaikan nazam ini seperti mana pada permulaan. Ini yang atas ni, dengan pujian tu, bihamdillah ala tamamihi bila tanahi, iaitu sempurna tanpa berakhir. Mengharapkan kepada Allah SWT. Bila tanahi maknanya hal kepada alhamdulillah, iaitu kepujian yang tanpa batasan. Yang kata yang tak tanpa berakhir tu situ ialah pujian tu lah. Pujian kepada Allah tu tak akan berakhir. Sentiasa Allah SWT akan dipuji dan sentiasa bersifat dengan terpuji. Manusia mungkin hari ini terpuji, besok ni dia jadi kawak ke apa, dah tak ada siapa nak puji dah. Orang pun dah anggap dia telah berubah. Manusia berubah. Boleh jadi dia berubah sama ada kepada negatif atau berubah kepada positif. Nak kekal tu, nak istiqamah tu payah. Sebab tu kita sentiasa minta kepada Allah SWT, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, supaya kita beristiqamah di dalam agama, dan beristiqamah di dalam ilmu, beristiqamah di dalam segala amal perbuatan kita, insya-Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Terus apa lagi dia kata? Mengkhabarkan Nazim rahimahullah ta'ala kepada kita akan bilangan bait syair dan taun mengarang nazam ini dengan menggunakan huruf abjadiyah, kaedah hisab jumal. Pula. Ni kata kod rahsia tadi kita kata. Dia bagi tahu nadun bada, kita buh kurungan siap-siap tu, nadun bada tu adalah kod rahsia. Iaitu huruf abjadiyah dengan menggunakan kaedah hisab jumal. Ketahuilah bahawa huruf itu ada dua macam. Ada huruf hijaiyah bermula daripada alif, ba, ta sehingga ya.
Tu dinamakan sebagai huruf hijaiyah kita. Apa tahu kan? Yang kita duk mengaji alif bata tu, huruf hijaiyah. Alif bata sa jim ha qa. Alif huruf hijaiyah. Huruf abjadiyah. Apa pula huruf abjadiyah? Huruf abjadiyah ialah huruf yang sama cuma susunan dia berbeza. Susunan dia ialah dia susun abjad, hawas, hutti, kalamun, sa'fas, qarshat, sakhaz, zaghash. Dozok. Sakhaz, dozok. Ni apa? Dia ada dua susunan. Ada abjadiyah syarqiyah dengan abjadiyah maghribah. Ada huruf abjadiyah ni dia ada dua susunan. Tu boleh. Siapa nak tahu kena pergi rujuklah. Huruf abjadiyah ni ada dua. Ada dozog dengan dorosh. Zorosh. Ada susunan dia berbeza sikit. Bukan khorshat, ada susun khorsat. Ni fas. Macam dia hijau sin, sod duduk depan tu. Tak ingat lah, kena pergi cari. Tak apalah, tapi yang kod rahsia yang dipakai oleh Syekh Sulaiman Jamzuri ialah kod dah ni. Dia menggunakan huruf abjadiyah cara begini. Cara syarqiyah tak silap. Dengan setiap huruf mewakili bilangan nombor tertentu yang dia dipanggil sebagai hisab jumal. Huruf ni bukan maksudnya huruf seperti mana huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kita maksudkan huruf. Maknanya siapa-siapa tulis menggunakan huruf hijaiyah, dia maksudkan huruf. Dia maksudkan huruf tu maknanya dia nak eja. Bila dia tulis kataba, dia kata kataba ni ialah tulis. Tulis. Kalau dia tulis qara'a, baca. Maksudnya baca. Kalau dia tulis apa-apa sekalipun, maka maksud dia ialah gabungan itu bermaksud sesuatu perbuatan atau sesuatu nama. Tetapi gabungan di sini bukan merujuk kepada perbuatan nama atau sesuatu, tetapi merujuk kepada nombor. Merujuk kepada nombor. Tu panggil huruf abjadiyah ni. Nombor. Lihat rajah sebelah muka surat 102. Jadi alif mewakili nombor 1. Ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, waw 6, zai 7, ha 8, to 9. Lepas tu ya 10. Lepas tu ganda pula. Gandaan 10 lah. Kap 20, lam 30. Sampai Sod 90, Qaf 100. Lepas tu ganda 100 pula. 200, Ra, Shin 300, 400, 500. Sampai Za 900, 1000, Rin 1000. Habis Dia macam huruf Roman lah. Kita pun biasa duk kenal kan huruf Roman. Macam mana huruf Roman? Huruf Roman tu dia buh I kan. Sebiji I tu nombor 1. 2 biji I nombor 2. 3 biji I nombor 3. Lepas tu apa? VI, IV, XI, IX. Lepas tu XXI, IXX. Dia buat gitu. Dia pakai, tapi dia tak pakai semua lah huruf ABC. Dia hanya pakai I, X dengan V lah. Dia guna tu, lepas tu dia jadikan nombor kan, nak buh berapa pun boleh. Tapi nak kena, dia ada ni lah kan. Dia ada cara dia lah kan. Dia buh kembak macam ni, ni duduk depan jadi ni duduk belakang, jadi nombor lain pula. IV apa dia? VI lain pula. Nombor lain. Dia tak sama. Jadi dalam Arab pun ada dinamakan sebagai hisab jumal. Yang ni. Huruf-huruf ni ialah mewakili nombor. Jadi dia kena tampak macam tu. Contoh kita tengok ni, Naddun Bada. Naddun Bada dah yang tadi Syekh Sulaiman Jamzuri rahimahullah taala dia sebut. Dia sebut apa? Abiyatuhu naddun bada lidhinnuha. Naddun Bada. Naddun Bada tu apa? Kena tambah nun 50. Ni kita tengok atas ni. Nun 50 nampak. Lepas tu dal mana dal? Dal 4. Buh itu dal 4. Ba 2. Tengok ba 2. Lepas tu dal lagi, dal 4. Alif 1. Alif duduk atas kali, alif 1. Campur punya campur 50 campur 4, 54. 54 campur 2, 56. 56 campur 4, 60. 60 campur 1, 61. Jadi jumlah bait syair yang Syekh Sulaiman Jamzuri karang ialah 61 bait. Betul tak? Tengok balik last sekali ni. Tu. Habis. Summa salatu wassalam wa alil Quran wa sahbi kullu sami'i. Habis. Takat sami'i tu lah.
Ni lah ni. 2 bait lagi. Yang kita akan baca. 61. Dia abang siap-siap lah. Mana dia tahu lah. Dia kata aku nak buat 2 lagi. Dia abang siap-siap. Lepas tu selesai dengan 61 bait syair saja. 61 bait tu maknanya 61 baris lah. 61 baris. Rangkap syair. Yang panjang sikit. Tarikuha bushra liman yutqinuha. Tu dia. Tarikh dia bila? Tu panjang sikit lah. Ba kena tambah ba berapa, shin berapa, ro berapa, ya berapa, lam mim nun. Dia jenis tu lah. Dia tak macam huruf Roman tu. Dia gabung-gabung antara huruf-huruf abjadiah. Dia bukan ambil semua syair tu, dia ambil kalimah tu lah. Busyra liman yutqinuha saja. Campur punya campur jadi berapa? 1198. Menunjukkan pada tahun 1198 Hijriah sallallahu alaihi wasallam, daripada hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah tahun dia siap karang matan Tuhfatul Atfal ni. Lah kita berapa dah? Kita 1400 144 144. Jadi jauh tinggal 300 tahun. Dekat nak 300 tahun lah. Hampir 300 tahun dengan siapnya matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Jamzuri rahimahullah ta'ala. Macam tu lah. Syekh Sulaiman pun wafat 1200. Maknanya 1200 lebih. Maknanya dia lepas ni lah. 1200. 1200 lebih kan. Ni dia karang pada 1198. Dia siap karang. Okey, habis. Jadi itu maksud maksud apa dia? Maksud daripada Naddun Bada dengan Bushra liman yutrina. Nak beritahu tu. Walaupun ada setengah-setengah ulama mengharamkan penggunaan kaedah hisab jumal ni, dia katakan pasal inilah, pasal ada setengah-setengah dia menggunakan hisab jumal ni buat tangkai. Dia bukan apa? Dia guna hisab jumal ni, dia buat tangkai, lepas tu dia tulis kat huruf, dia pi kod ni, dia pi kod ni, lepas tu jadi nombor berapa. Jadi wallahu alam, mungkin kita menganggap bahawa yang diguna oleh Syekh Sulaiman Jamzuri ini lebih kepada nak bagi tahu nombor saja. Tak ada unsur-unsur syirik yang berbentuk tangkai ke, berbentuk pemujaan ke, berbentuk sesuatu yang luar daripada batasan syarak. Tapi ada juga yang jenis duk buat kan. Dia buat sesuatu yang luar daripada batasan syarak. Maknanya dia wallahu alam, kita pun tak ada pengalaman. Walaupun setengah-setengah ulama membenarkan tangkal dipanggil sebagai wafaq atau awfaq kan. Imam Al-Ghazali pun ada karang kitab wafaq ni. Awfaq yang berkaitan tentang tangkal dia, tapi ada ni lah, ada batasan dia, ada perbahasan dia. Siapa nak tahu kena pergi cari yang pakar lah tentang tu. Tetapi penggunaan hisab jumal di sini menggunakan huruf jadiah lebih kepada nombor saja, maknanya kemahiran, macam kemahiran matematiknya dulu lah kan. Dan yang saya sendiri nampak bahawa dia mirip dengan huruf Roman. Kita guna huruf Roman tak apa, ni pun tak apalah. Diharuskan, tak ada masalah, pasal tak ada apa-apa unsur yang menunjukkan bahawa ia pemujaan atau menjadikannya sebagai satu luar daripada mengalih ayat-ayat Quran ke. Ada orang duk bilang kan ayat Quran, lepas tu jadi ayat Quran tu huruf jadiah, bilang-bilang, lepas tu dapat tahun ke apa. Satu ramalan-ramalan yang wallahu alam atas kebenarannya. Kadang-kadang ada orang buat gitu kan. Dia tengok macam bismillahirrahmanirrahim, dia bilang tu berdasarkan huruf abjadiah tu. Ba berapa, sin berapa, lepas tu campur jadi berapa, 956 ke apa dah. Lepas tu dia gantung lah 956 kat kedai dia. Kira balik lah. Dia anggap tu, lepas tu dia jadikan itu sebagai pelaris dan sebagainya. Tu kena bertanya yang ni lah, yang mahir dalam berfatwa. Habis. Jadi kita masuk pada bait yang ke-60. Summa salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Okey, baik. Selesai. Dan kemudian selawat dan salam selama-lamanya atas penutup segala nabi, beliaulah Ahmad sallallahu alaihi wasallam,
dan keluarganya dan sahabatnya dan tabi'in. Begitu juga semua pembaca Al-Quran dan semua pendengar Al-Quran. Jadi selawat dan salam ni Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, dia doakan selawat dan salam diucapkan dan dimohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi SAW, semua keluarga Nabi, sahabat, tabi'in, baca Al-Quran, orang yang dengar Al-Quran, yang cinta Al-Quran ni pun dimasukkan di dalam doa. Dan akhirnya selawat dan salam berpanjangan ke atas penutup segala Nabi SAW, akhir pada bilangan, awal pada makna. Walaupun Nabi itu berada di bilangan yang terakhir, pada bilangan Nabi 20, Rasul 25 dan juga penutup segala anbiya yang 124,000, tetapi dia awal pada makna. Dia penutup tapi dia, orang kata, bongsu ni yang paling disayangi. Baginda lah Ahmad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nama pertama bagi junjungan besar Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Jadi nama pertama kan tu Allah Taala kata tu, min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang selepas Nabi Isa. Ismuhu seorang nabi, ismu Ahmad, namanya Ahmad dalam Quran. Surah Allahumma salli alaihi wasallam, surah Saf. Dikhabarkan, maknanya dari sebelum tu dalam kitab-kitab terdahulu pun dah dikhabarkan bahawa akan datang nabi akhir zaman namanya Ahmad. Jadi ini nama, kira sebelum diberi nama Muhammad oleh Tok Wan Baginda SAW Abdul Muttalib. Muhammad nama Baginda SAW di bumi, manakala Ahmad di langit dan pada kitab-kitab terdahulu. Bila dah Nabi SAW dilahirkan, dinamakan dengan nama Ahmad. Tapi sama lah daripada Hamdun kan, daripada perkataan Hamdun, cuma mim dengan alif ya. Seolah-olah dua ni adalah dua nama sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh sebahagian daripada ulama, Imam Syekh Jazuli dan sebagainya, banyak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dua ni adalah yang paling kerap digunakan, disebut. Yang lain-lain tu lebih kepada gelaran lah. Sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan daripada makruh. Sebelum ni kan ada perbahasan tentang perbahasan tentang Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala, bait yang kedua dalam matan ni juga, matan Tuhfatul Atfal, bait yang kedua. Seolah-olah Syekh Sulaiman Jamzuri hanya menselawati tanpa mensalami baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebahagian ulama mengatakan ianya makruh, tetapi Imam Ibn Hajar mengatakan berpada dengan kita selawat atau salam itu dilakukan pada awal atau pada akhir majlis. Maknanya kedua-duanya dilakukan pada awal, atau kita selawat belah awal, salam belah akhir. Tak apa, boleh. Maknanya kita dah buat dua-dua. Berdasarkan firman Allah SWT, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu. Seolah-olah Allah Ta'ala suruh kita, sallu alaihi, berselawatlah, wa sallimu, dan bersalamlah alaihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cantik juga kita cakap tentang baginda sallallahu alaihi wasallam kan. Ni di akhir majlis kita baru saja di 2-3 hari menyambut Maulidur Rasul alaihi salatu wasallam. Baru ni. Maknanya kita khatam majlis kita lepas pada sambutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih berada di dalam sambutan, iaitu di dalam Rabiul Anwar pada 1444 Hijrah ni. Duduk dalam, maknanya duduk panas lagi cerita tentang Nabi SAW. Dan dalam Rabiul Awal, setengah ulama menyambut kelahiran atau Maulidur Rasul SAW 2 bulan. Dia sambut 2 bulan, Rabiul Awal dengan Rabiul Akhir, Rabiul Anwar. Sambut dulu. Jadi kita pun banyak cakap tentang Nabi SAW sebagai penutup kita. Mudah-mudahan dengan banyak mengingati baginda sallallahu alaihi wasallam dan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam akan menambah keberkatan kepada hidup dan akan mendapat syafaat di akhirat kelak atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting bagi seorang muslim ialah apa? Ialah kita mengharapkan ru'yatul Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa kita masih hidup. Maknanya di akhirat insya-Allah semua orang yang muslim yang ni boleh lihat, tapi kita masih hidup ni kita doa, ya Allah bagilah aku dapat kenikmatan di dunia dengan melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu benda yang
Maknanya satu nikmat lah. Macam mana kita nak dapat nikmat-nikmat dunia ni? Kita teringin benda-benda dunia ni kan. Mungkin kita tengok orang ada kereta elok, kita pun teringin kereta elok. Ada rumah elok, orang ada tanah banyak, ada kebun dan sebagainya. Mungkin kita pun teringin nak memiliki harta-harta dunia. Orang dia ada kemahiran tertentu, kita pun akan sepa-sepa, okay, aku tak boleh, aku nak belajar bagi boleh juga kemahiran tertentu. Tak apa, itu dipersilakan kalau kita mampu. Tetapi alangkah ruginya kalau kita tak tanam dan niat dalam diri kita, kita nak jumpa Nabi SAW sebelum aku mati. Tanam dalam diri. Maknanya dalam diri, doa depan Allah SWT, ya Allah, aku nak jumpa Nabi SAW. Boleh melihat wajah baginda SAW yang mulia, wajah baginda SAW yang penuh dengan cahaya dan nur sebelum kita mati. Itu menjadi satu petanda kepada kita. Jadi kita tenanglah. Kita tenanglah, kita dapat tengok Nabi SAW sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan nikmat yang besar. Satu pengharapan yang perlu kita tanam dalam diri kita sebagai seorang Muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan Allah Subhanahu Wa Taala yang mustajabkan doa kita, ya Rabbal Alamin. Jadi Alhamdulillah, wa kullu qari'in, Syekh Sulaiman Jamzuri tidak hanya ni, dia pun masukkan sekali yang diselawat dan disalami, iaitu orang yang baca Al-Quran. Orang yang selalu sibuk dengan baca Al-Quran, dia kata masuk sekali. Dan juga orang yang selalu mendengar Al-Quran. Tak ada masa nak baca Al-Quran, kata sibuk dengan kerja, paling tidak kita mendengar Al-Quran. Dalam kereta pasang Al-Quran, duduk di rumah pasang Al-Quran, kita di tempat kerja pasang Al-Quran. Ni apa, duduk saja kita pasang lagu macam-macam kan. Yalah, orang kata nak bagi tenang jiwa, bagi banyakkan dengan Al-Quran. Mungkin ada sekali-sekala kita nak dengar lagu apa-apa ke, nasyid ke, Allahumma salli ala Muhammad, atas kadar yang mana kita mampu, tetapi cubalah membawa diri kepada benda yang lebih bermanfaat, bukan saja di dunia, bahkan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa diulang selawat atas baginda SAW? Bukankah Nazim telah berselawat pada awal matan? Pasti apa, sebelum ni kita dah selawat dah. Ni nak nutup pun nak selawat lagi. Saja tanya soalan. Tanya sedia kan? Ni jawabnya. Yang untuk menambah berkat. Sebelum ni dah selawat dah. Nak main menutup ni, menutup mata ni. Selawat pula alaihi salatu wassalam. Dan makbul diterima di antara dua selawat. Telah sabit hadis yang berbunyi, ad-du'a baina salataini alayya la yura. Akhrajah Al-Qadi fi Asy-Syifa. Dalam kitab Syifa, Syekh Qadi Iyad ada menukilkan bahawa hadis yang berbunyi doa di antara dua selawat tidak akan ditolak. Tak ditolak. Maknanya sebab tu Syekh Sulaiman Jazuli dia selawat belah depan waktu mukadimah. Main nak menutup dia selawat bagi. Ni maksud. Kita doa pun macam tu kan. Kita nak doa kepada Allah SWT, kita buat gitu jugalah. Waktu kita nak mula doa tu, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat. Lepas tu bila ni habis je doa, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Macam tu juga kan. Nak doa. Tu di sudut doa lah kan. Dari sudut apa karangan dan juga perkataan pun begitu, berucap contohnya. Jadi kita mula ucapan kita dengan selawat atas Nabi SAW dan akhiri ucapan kita dengan selawat atas Nabi SAW. Mula karangan kita dan akhiri dengan selawat alaihi SAW. Begitu juga matan ni lah, Syekh Sulaiman Jazuli pun dia buat begitu. Dan dikuatkan lagi dengan hadis mauquf an Umar ni kata kalam Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Inna du'a mauqufun baina as-sama'i wal ard la yas'adu minhu syai' hatta tusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawah Tirmizi. Imam Tirmizi meriwayatkan bahawa Umar bin Khattab pernah berkata, doa terhenti antara langit dan bumi sehinggalah orang itu berselawat atas Nabi ke atas Nabi kamu alaihi salatu wassalam. Maknanya tak sampai lagi. Doa tak sampai ke langit, tak naik, terhenti. Bila dah selawat baru naik. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mahjubun 'anillahi hatta yusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Al-Baihaqi fi Syu'abul Iman. Ni kalam Nabi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahawa Nabi SAW bersabda, setiap doa ditahan daripada naik ke langit
tidak diterima sehingga orang yang berdoa selawat atas Nabi SAW. Itu dia. Dan selawat juga kepada ahli bait atau pengikut Rasulullah SAW sehingga sahabat. Itu yang tadi kan, yang kalam Syekh Sulaiman Jamzuri tu lah. Yang ni iaitu bukan saja selawat dan salam atas Nabi SAW kepada ahli bait, keluarga Nabi, pengikut Nabi, atba' dan juga sahabat-sahabat. Begitu juga Nabi mengkhususkan doa kepada pembaca Al-Quran, mendengar Al-Quran sebaris dengan keluarga sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dengan bantuan dan kerana Allah SWT telah selesai syarah Matatul Fatwa sebelum maghrib di sahah ni di kawasan maqam Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucunda baginda sallallahu alaihi wasallam di Qahirah, Mesir. Kita buat kan, maknanya lah daripada kita nak tulis penutup ni, kita tulis di alhamdulillah diselesaikan di hadapan maqam Sayyidina Husain, sahati Sayyidina Husain radhiyallahu anhu pada hari Selasa 15 Jamadil Akhir 1435 Hijrah. Itu dia. 9 tahun sudah. Iaitu pada tahun 2014. Walillahil a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarin azim. Subhanak rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takat itu saja. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada hari ini mendapat manfaat kepada saya dan juga tuan-tuan dan puan yang mendengar, dan mudah-mudahan ianya disebarluaskan dan memberi manfaat juga kepada orang-orang lain. Sama ada orang lain mendengar juga rakaman ini, atau kalau dia tak dengar pun kita mampu untuk menyampaikan secara lisan kepada mereka menjadi supaya ilmu ini terus disebarkan. Ilmu berkaitan dengan pembacaan Al-Quran dan teknik-teknik memahami ilmu, kaedah-kaedah ilmu tajwid. Segala baik pada Allah SWT, segala kekurangan saya mohon maaf, dan saya juga mohon diberi sedikit Allahumma salli alaihi wasallam penilaian lah daripada tuan-tuan dan puan jika ada kesilapan atau kesasulan atau penambahbaikan yang terdapat dalam kitab maupun di dalam cara penyampaian saya. Dan kita doakan mudah-mudahan kita semua berada di bawah naungan Allah SWT dan kita dapat berjumpa dengan baginda Nabi SAW ketika kita masih hidup, sama ada secara yaqazah maupun secara mimpi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma salli afdala salatin ala أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.